Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Dr. Hamdan. Nama saya ialah Siti Nurul Atira binti Mak Zamri. Nombor matrik saya ialah S64476. Hari ini saya akan membentangkan mengenai ancaman sistem cyber terhadap kerajaan Malaysia. Apa itu cyber? Cyber ialah sebuah teknologi yang canggih berkaitan dengan internet seperti komputer dan internet. Terdapat 4 jenis ancaman cyber. Yang pertama ialah cyber warfare, iaitu perang cyber. Yang kedua ialah cyber crime, jenayah cyber. Yang ketiga ialah cyber terrorism, iaitu cyber pengganas. Yang keempat ialah cyber espionage, iaitu cyber pengintip. Ancaman yang sering berlaku di Malaysia ialah ancaman jenayah dan ancaman pengganas. Terdapat 18 seksyen atau peraturan di bawah Akta Perlindungan Data Peribadi 2010, Akta 709. Penggodam cyber ialah seseorang yang mencipta atau mengubah soal perisian dan perkasasan komputer. Terdapat 7 fakta mengenai ancaman sistem cyber di Malaysia. Yang pertama ialah kumpulan penggodam memberi amaran kepada kerajaan Malaysia. Yang kedua ialah ancaman cyber yang boleh mensabotase ekonomi dan kestabilan negara. Yang ketiga ialah kebocoran data peribadi rakyat Malaysia di negara China. Yang keempat ialah MCCA, Gesa Kerajaan Perjelas terhadap Keselamatan Cyber di Malaysia. Yang kelima ialah menubuhkan Cyber Security Malaysia, iaitu agensi pakar keselamatan. Yang keenam ialah ATM mengesahkan portal rasmi mereka di godam. Dan yang ketujuh ialah sistem bank negara yang lemah. Saya akan menerangkan 7 fakta mengenai ancaman sistem cyber di Malaysia. Yang pertama, kumpulan penggodam memberi amaran kepada kerajaan Malaysia. Ia berlaku pada tahun 2015, di mana kumpulan penggodam mengisytiharkan akan melancarkan serangan cyber terhadap kerajaan. Walaupun tiada kaitan dengan politik dan hanya dilakukan untuk tujuan berseronok, namun serangan dan ancaman cyber daripada penggodam boleh membahayakan keselamatan negara. Pengarah Eksekutif dan Perundingan Kanan Keselamatan ITLE Global Service Sendian Berhad, iaitu Fong Chong Fook, berkata penggodam dan tentera cyber mungkin menjadi infrastruktur penting negara sebagai sasaran mereka untuk meruntuhkan negara, kerajaan atau pihak yang memegang kuasa. CEO ITLE Global Service Sendian Berhad juga berkata pengisytiharan kumpulan tersebut hanya untuk menakutkan pihak kerajaan. Terdapat suatu video yang menunjukkan seseorang memakai topeng yang mewakili kumpulan itu mengancam untuk menggunakan sumber-sumber yang ada untuk melancarkan peperangan melalui internet. Yang kedua ialah ancaman cyber yang boleh mensabotase ekonomi dan kestabilan negara. Dr. Abdul Rahman Dahlan menasihati Majlis Kehormatan Negara mewujudkan mekanisme membendung ancaman cyber dan ia berlaku pada tahun 2017. Beliau berkata MKN harus melihat ancaman serangan cyber kini bukan sahaja menyerang dari segi infrastruktur dan rangkaian internet, tapi dalam konteks yang lebih besar. Terdapat juga isu yang mengenai pihak pembangkang mengatakan Parti Barisan Nasional membawa masuk 40,000 warga Bangladesh untuk mengundi di pilihan raya umum PRU13. Terdapat juga fitnah yang berlaku apabila Lembaga Tabung Haji dan kumpulan wang simpanan pekerja berlaku kerugian sehingga peringkat antarabangsa. Ini adalah disebabkan perbuatan yang tidak bertanggungjawab dan inilah tidak benar semata-mata. Datuk Abdul Rahman juga berkata, ia adalah satu bentuk sabotaj ekonomi yang perlu ditangani oleh Majlis Kehormatan Negara kerana boleh menjejaskan keyakinan pelabur untuk datang ke Malaysia. Kerana Lembaga Tabung Haji dan kumpulan wang simpanan pekerja adalah satu institusi yang besar di Malaysia. Yang ketiga ialah kebocoran data peribadi rakyat Malaysia di negara China. Terdapat laporan sebuah agensi berita antarabangsa, iaitu syarikat yang mempunyai kaitan dengan tentera dan perisikan China, mendakwa telah mengumpul sebanyak 1,400 data rakyat Malaysia. Menteri Kanan Pertahanan ketika itu, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, kebenaran berhubung laporan itu tidak jelas dan siasatan perlu dilakukan sebelum mengambil sebarang tindakan.
Beliau juga berkata data peribadi sepatutnya dilindungi sebab di Malaysia terdapat Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 iaitu Akta 709 yang mengatakan data peribadi setiap individu dalam negara iaitu rakyat Malaysia perlu dilindungi. Jika terdapat kes seperti ini, beliau juga berharap pihak berkuasa dapat melakukan siasatan dan mengambil tindakan. Berdasar laporan tersebut, jumlah itu adalah di antara data 250 individu yang bocor daripada pengkalan data Zhenghua Data yang menyimpan maklumat sebanyak 2.4 juta orang. Yang keempat ialah MCCA, Gesa Kerajaan Perjelas terhadap Keselamatan Cyber di Malaysia. Ia berlaku pada tahun 2011 dan 2015 di mana berlakunya kes penjualan data kerana sistem imigresen di Godam. Imigresen adalah satu institusi yang besar di Malaysia di mana imigresen menyimpan data rakyat Malaysia dan rakyat luar negara yang keluar dan masuk di dalam negara Malaysia. Yang kelima ialah menubuhkan Cyber Security Malaysia, iaitu Agensi Pakar Keselamatan. Kementerian Sains dan Teknologi dan Inovasi MOSTI menyatakan mereka menubuhkan sebuah agensi pakar keselamatan iaitu Cyber Security Malaysia di bawah mereka. Tujuan penubuhan ini diadakan dan diwujudkan bagi melindungi data peribadi dan laman sesawang kerajaan dan rakyat Malaysia bagi mengelakkan berlaku kebocoran terhadap negara-negara lain. Yang keenam ialah ATM mengesahkan portal rasmi mereka di Godam. Penggodam berjaya menggodam segmen tertentu sahaja. Angkatan Tentera Malaysia ATM mengesahkan ketika itu oleh Panglima Angkatan Tentera itu Jeneral Tan Sri Datuk Sri Effendi Buang yang menyatakan insiden itu telah dikesan oleh bahagian cyber dan elektromagnetik pertahanan serta Pusat Operasi Pertahanan Cyber ATM. Beliau juga berkata sebaik serangan bermula, pihak tersebut telah melaksanakan pengasihan trafik data bagi tujuan mengaburkan lokasi sebenar data-data berdarjah, seterusnya melindungi rangkaian yang menjadi sasaran penggodam. Maka ketika itu penggodam hanya berjaya menggodam segmen tertentu sahaja. Tindakan pantas telah dilakukan oleh unit bertanggungjawab iaitu 2 unit tersebut, dan data peribadi ketika itu terselamat daripada digodam kerana pihak ATM berjaya melindungi rangkaian yang menjadi sasaran tersebut. Mengulas tentang perkara itu juga, pihak ATM juga menyedari bahawa wujudnya cubaan serangan cyber yang berterusan terhadap rangkaian maklumat yang dimiliki oleh pihak Kementerian Pertahanan dan ATM. Justru pihak ATM juga akan sentiasa memantau dan mempertingkatkan aspek keselamatan cyber mereka dari semasa ke semasa. Dan yang ketujuh, iaitu sistem bank negara yang lemah. Penggodam juga telah memberi amaran mengenai sistem perbankan yang lemah. Pihak bank negara dapat mengenal pasti mengenai satu isu iaitu permintaan palsu pemindah wang kerana ketika itu permintaan tersebut menggunakan jumlah yang sangat besar untuk memindahkan wang ke akaun seseorang. Ketika itu, pihak Bank Negara Malaysia juga melaksanakan perlindungan tambahan untuk sistem. Sehingga sekarang, sistem Bank Negara Malaysia sedang memperbaiki dan membaik pulih sistem mereka dari semasa ke semasa untuk mengelakkan permintaan palsu ataupun berlaku sesuatu penggodaman terhadap bank negara yang terbesar di Malaysia. Kesimpulannya, terdapat pelbagai ancaman cyber terhadap kerajaan Malaysia kerana kelemahan sistem di Malaysia dan sikap tidak bertanggungjawab oleh pihak penggodam. Maka, bagi memperkuatkan sistem di Malaysia, rakyat Malaysia perlu memberi kerjasama kepada semua pihak agar tidak berlaku penggodaman. Malaysia juga haruslah mencipta sistem yang boleh melindungi data peribadi rakyat Malaysia selain daripada cyber security. Ianya bagi memastikan tidak ada kebocoran data peribadi rakyat Malaysia lagi. Kerajaan Malaysia juga haruslah menambah baik sistem dengan melaburkan sejumlah wang untuk memastikan sistem tersebut bagus dan tidak mudah digodam.
Dan rakyat Malaysia juga hendaklah berwaspada akan laman sesawan yang tidak sahih yang meminta data peribadi mereka, kerana laman sesawan tersebut boleh mengambil data dengan mudah. Sekian, terima kasih.